Selamat berjumpa kita dalam Facebook Kelas PKP Kelas. Dan terima kasih semua yang di luar sana yang mengikuti dan luangkan masa bersama-sama dengan kami semua dalam santai bersama pakar diskusi pada hari ini. Saya Tuan Haji Muhammad Syarif Sulaiman, pengurusi Konsumen Taman Setia, dan sebelah saya Puan Benu, pakar pemakanan PKP Kelas. Selamat datang. Terima kasih Tuan Haji. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gelang telah menganjurkan program seni rupa yang diatur oleh Gelang unit NCD dan unit pemakanan bersama-sama dengan Kospen Komuniti di Taman Setia. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan membicarakan tentang topik pada ini agak menarik, iaitu PKP tamat, berat badan pun naik. Untuk itu yang di luar sana, kepada yang di luar sana yang mengikuti secara live, diharap dapat tekan like, tekan like and share. Okey, terus kepada penyelenggaraan perkongsian kita pada hari ini. Puan Nunu. Ya. Okey. Bagaimana negara kita khususnya terlihat daripada COVID-19 bukan Malaysia dan seluruh dunia. Jadi Malaysia tak kecuali kena jangkitan COVID-19. Untuk itu kena telah dilakukan kepada PKP. Untuk tempoh PKP kita memutuskan untuk duduk di rumah. Segala aktiviti ketika itu berlaku di rumah. Jadi untuk hari ini saya memperkatakan tentang pemakanan ketika berada di rumah tempoh 3 bulan. Di situ mengundang berbagai-bagai. Kenapa dan mengapa makanan ketika itu mengikut selera masing-masing. Yang sedap, mungkin yang pahit atau Betul. yang baiklah, yang tidak menyenangkanlah, dan ditambah nilai lagi dengan viral-viral dan mengatakan cara bunyi untuk masak, memang tak makan, memang tak mengikut sukatan makanan seimbang. Jadi itu boleh kita bagi penjelasan yang pendapat tentang ini mengundang kepada penyakit dan kalangan di luar sana, kanak-kanak maupun dewasa maupun wanita. Mohon perkongsian untuk makanan daripada Terima kasih Tuan Haji. Kalau sebelum kita nak cakap pasal apa yang berlaku masa PKP, kita lihat kepada tinjauan kebangsaan mengenai taraf kesihatan masyarakat Malaysia yang dijalankan pada 2019. Okay, didapati kajian itu menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa kita mengalami masalah kencing manis. Okay. Dan 4 daripada 10 orang dewasa kita pula mengalami masalah kolesterol. Itu lebih kurang 8 juta rakyat kita ada masalah kolesterol. Dan Tuan Haji tahu tak, daripada 4 orang yang ada masalah kolesterol itu, sekurang-kurangnya seorang warga dewasa kita ni, dia tak tahu dia ada masalah kolesterol. Itu baru kolesterol. Bagaimana dengan obesiti pula? Lebih daripada 50% rakyat kita ni yang dewasa mengalami masalah berlebihan berat badan atau obesiti. Di mana 1 daripada 2 orang dewasa kita ni mengalami masalah kegemukan. Kita boleh kaitkan ni dengan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita dapati 95% rakyat kita masih lagi tidak cukup pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. So kita boleh kaitkan pemakanan yang tidak sihat ni dengan berlakunya prevalence penyakit kronik ni ya. Dan macam mana pun yang positif side masyarakat kita ni, diorang ni suka minum air kosong. 75% rakyat kita ni suka minum air kosong. Mungkin sebab cuaca negara kita pun dia dapat minum air kosong ni. Namun kita lihat kepada sektor kesihatan diri kita ni, makin lama makin teruk. Memang tak begitu menggembirakan beritanya. Kalau ikut dekat Asia Tenggara atau Asia, negara kita merupakan negara yang paling tinggi kadar obesitinya. So sangat menyedihkanlah. Malaysia boleh, tapi dari segi yang tidak begitu berita yang menyenangkan sebenarnya. Sekarang kita lihat pada PKP kita pula. Apa yang berlaku masa PKP? So seperti mana kita tahu,
ramai di antara kita yang kerja dari rumah. Kan, kerja dari rumah, walaupun kerja dari rumah, bukan 100% dia melaksanakan kerja pejabat sahaja, tetapi dia banyak juga meluangkan masa membuat kerja rumah, menyediakan makanan untuk anak-anak yang tersayang. So bukan senang kan anak dah dapat air tangan mak kan. So makanan sentiasa tersedia. Anak-anak kita pun dekat rumah, dia tak tahu nak buat apa sebab dia nak keluar rumah tak boleh, dia nak bermain kat luar tak boleh, so dia duduk kat rumah. Dan mereka kerap rasa lapar, anak kita kan. So bila rasa lapar, kita pun sediakan makanan. Kita ni, budak rakyat Malaysia ni, kita suka sangat tengok resipi viral, so memang tidak dapat dinafikan. So bila tengok resipi viral, ikut bulat-bulat resipi tu kata gula banyak ni, kita pun guna gula banyak ni. Resipi tidak dimodifikasikan, maka kita mengambil banyak makanan yang tinggi kandungan lemak, makanan yang manis, berminyak, bergoreng. Setiap hari ada sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam yang biasa kita ambil. Tapi kita tengok minum petang ada, snack malam ada, supper ada, macam-macam kita makan. Tambahan pula, kurang aktiviti fizikal. Memangnya kita tak boleh nak keluar berjogging, kita tak boleh nak senang, anak-anak kita tak boleh nak berbasikal. So, ramai yang duduk dalam rumah sahaja, kerjanya rasa lapar, pergi dapur. Rasa lapar, pergi dapur, ambil makanan. So, kita end up, rasa ramai yang memang tidak dapat dihasilkan juga, ramai yang mengalami masalah kelebihan berat badan. Terima kasih buat bagaimana kita lihat untuk persoalan khususnya, saya masukkan diri saya. Dan untuk yang sebagaimana kita nampak di hadapan ni, nampak pilihan sihat. Okey ya. Adakah ini satu panduan ataupun satu cara untuk mengurangkan obesiti, dan kalangan golongan manakah yang sepatutnya mengamalkan panduan di mana yang kita pilihan sihat. Mohon saya pun nak tahu juga lah berapa pun boleh diamal di rumah tangga lah, yang banyak citi untuk mengurangkan berbagai penyakit lah. Perkongsian untuk So kalau kita tengok depan ni kan, ada banyak contoh pinggan sihat Malaysia. Belakang itu kita boleh tengok kita punya banting kan, ada pinggan sihat Malaysia. Dan beberapa contoh kami ada paparkan di sini. Contoh pinggan sihat Malaysia. So apa itu pinggan sihat Malaysia? Kalau yang ramai menonton tu, anda boleh tengok di mana-mana platform media kita, #suku-suku separuh. So anda boleh dapat lebih banyak idea mengenai pinggan sihat Malaysia ni lah. So kalau lihat dekat pinggan sihat Malaysia kita ni, kita ada 3 ruangan, 3 kolom ni, suku dan separuh. Okay. So pinggan sihat Malaysia ni siapa boleh guna? Sebenarnya pinggan sihat Malaysia ni dia sesuai untuk semua lapisan masyarakat, tak kisah individu yang sihat yang ingin kekal sihat, ataupun individu yang mempunyai penyakit kronik, contohnya macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Individu yang ingin mengurangkan berat badan, dia pun boleh gunakan konsep suku-suku separuh. Even wanita mengandung pun boleh juga gunakan konsep suku-suku separuh. Remaja pun boleh juga menggunakan konsep suku-suku separuh ni. Okay, so suku-suku separuh ni, suku yang pertama ni kita mengambil karbohidrat kompleks. So karbohidrat kompleks ni terdiri daripada contoh makanan seperti nasi, roti, mie, mihun. Okay, ini cuma contoh untuk karbohidrat. So karbohidrat ni kalau kita lihat berapa banyak kita nak ambil, sekurang-kurangnya satu saja untuk setiap waktu makan utama kita. Okay, diingatkan balik, pinggan sihat ni untuk sarapan pagi, makan tengah dan makan malam lah. So setiap hidangan, setiap waktu makan tu kita ambil satu hidangan. So macam mana kita nak tahu berapa banyak satu hidangan tu sebesar genggam kita karbohidrat. Okay. Seterusnya kita ada untuk sumber protein. Okay. Sumber protein kita ada boleh ambil sama ada ikan, ayam, daging atau protein tumbuh-tumbuhan macam tahu, tempe, semua tu. Dan sebaik-baiknya juga sebanyak satu hidangan. Sebaik-baiknya cara masakan yang sihat. Jadi kita kata cara masakan sihat, contohnya rebus ataupun kita steam, panggang, itu lebih sihat, dan kurangkan penggunaan minyak dan juga santan dalam penyediaan sumber protein kita. Okay. Untuk separuh lagi pinggan kita ni, kita perlu ambil buah-buahan dan sayur-sayuran. Macam saya cakap tadi, ingat tak tadi? Saya cakap rakyat kita ni kurang ambil sayur-sayuran. Sebab kalau ikutkan, pinggan mereka ni terbalik sikit. Separuh ni lebih dengan karbohidrat. Yang kita nak sarankan dekat sini sebab kita nak tingkatkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan, cuba ambil separuh daripada pinggan kita ni
sekurang-kurangnya 1 hingga 2 sajian sayur-sayuran dan 1 sajian buah-buahan tu perlu ada bersama waktu makan utama kita. Okey. So, yang untuk sayur-sayuran dan buah-buahan ni sebesar tapak tangan kita. Ya, separuh. Kalau tadi saya cakap karbohidrat tu segenggam, untuk yang protein tu sekurang-kurangnya macam kita punya separuh daripada tangan kita ni, dan untuk kita punya sayur-sayuran dan buah-buahan ni sebesar tapak tangan kita. So kita boleh bayangkan banyak mana kita nak makan. Sebaik-baiknya juga kalau untuk sayur-sayuran ni, kalau boleh ada ulang-ulangan, sayur-sayuran mentah. Sebab kalau dekat peti sejuk tu kita boleh sediakan sayur-sayuran macam timun jepun, tomato cherry, salad tu. Kalau tak sempat nak masak, boleh je dekat cuci terus makan. Kita boleh penuhi kita punya pinggan sihat ni. So suku-suku separuh ni basically memang sangat sesuai untuk semua orang. Ya. Setuju tak kalau saya berkatakan dengan sihat ni jika ini macam untuk pemakanan sihat, makanan seimbang. Makanan seimbang maksudnya macam saya tengok tadi, sayuran dan lebih kepada semua ada protein, tapi memberikan sayuran dan buah-buahan. Memang kena lebihkan sayuran dan buah-buahan, tapi sebaik-baiknya kena seimbangkan kita punya pengambilan makanan tu. Patut kena ada karbohidrat, protein, sayur-sayuran dan buah-buahan tu. Kena ada semua seimbang dalam makanan. Kena seimbang ke makanan kita. Ya. Tak boleh hanya nak makan sayur dan buah saja. Semua kena ada. Terima kasih Dan untuk seterusnya kita berjadikan untuk kalau kita tengok di luar sana selepas tamat PKP beradalah di luar-luar sana kita ikuti walaupun seperti yang dilaksanakan masih lagi apa yang tinggallah ada kalangannya lah bukan semua ya. Jadi di situ yang saya nampak masalah obesiti yang kalangan dewasa dan kanak-kanak. Dan macam manalah cara kita untuk mengurangkan mencegah daripada penyakit-penyakit ini berlaku di kalangan selepas PKP ini. Macam kita cakap tadi lah, tak dapat nak nafikan memang ada berlaku peningkatan berat badan di kalangan masyarakat kita. Yalah, ramai juga kat rumah tak bergerak kan. Tapi ini kita masih tak terlambat lagi sebenarnya Pak Haji. Kita boleh berusaha untuk kurangkan berat badan kita. Banyak cara yang kita boleh guna pakai untuk pengurangan berat badan. Tapi jangan cari jalan laju tau. Jangan cari jalan singkat. Jalan singkat nanti kita boleh cepat naik berat badan balik. Apa-apa pun pengurangan berat badan tu berlaku secara sihat. So bila kita kata pengurangan berat badan secara sihat ni, pertama kita sediakan satu hadiah untuk kita. Apa kita nak dapat bila penghujung pengurangan berat badan tu? Contohnya beli baju saiz L atau M. Mungkin sekarang ni kita pakai XL atau double XL. Kita beli saiz baju yang lebih kecil daripada saiz sekarang kita ni. Kita cuba sasarkan gantung baju tu, saya nak pakai baju tu nanti. Itu saya punya hadiah. Itu hadiah saya, satu cara. Cara pertama. Keduanya, tetapkan sasaran yang realistik. Sasaran realistik itu bukan sebulan tu kita nak, saya nak turunkan 5 kilo, 10 kilo. Itu sasaran yang tak realistik. Sasaran yang realistik ni dan sihat, kalau boleh kita buat pengurangan secara beransur tu, sekurang-kurangnya 1 hingga 2 kilo sebulan. Itu cara realistik. Sebab kalau kita nak buat pengurangan berat badan secara laju sangat, ada satu poin tu kita akan rasa macam lemah dan kita macam jatuh sakit ke apa, kita akan bounce balik kepada diet kita yang lama dan naik berat lagi banyak. So kita buat sasaran yang realistik. So contohnya dalam masa 1 bulan tu 1 kilo kan. Kalau 6 bulan kita dah hilang berapa kilo? 6 kilo hingga 12 kilo. Itu satu pengurangan yang agak banyak juga. So buat satu sasaran yang realistik. Kemudiannya kita perlu dapatkan sokongan daripada adik keluarga kita, daripada kawan-kawan rapat kita. Kenapa kita perlu ada sokongan? Sebab kadang-kadang makanan dimasak di rumah. So kalau masa dalam proses kita nak buat pengurangan berat badan, kalau kat rumah tu asyik masak makanan yang berminyak, lepas tu berlemak, ada santan semua tu, muji iman juga tu sebenarnya. Kita susah nak ni. So bila ahli keluarga kita faham yang kita tengah berada dalam proses pengurangan berat badan, atau sama-sama boleh bersama dengan kita untuk makan yang lebih sihat, dan itu pun boleh bantu kita. Kawan-kawan kita juga boleh memberikan kita motivasi. Boleh share video pemakanan yang sihat,
ataupun share video untuk bersenam semua tu boleh jadikan satu motivasi untuk kita. Okay. Dan seterusnya, dapatkan nasihat daripada pakar. Jangan suka-suka hati kita nak buat diet kita yang sendiri. Jangan kita nak buat senaman kita yang sendiri yang tak mengikut kepada bentuk badan kita. Sebab bukannya semua orang boleh buat satu senaman yang sama. Setiap individu tu senaman yang berlainan. So kalau boleh dapatkan nasihat daripada pakar pemakanan, daripada doktor dan juga daripada fisioterapis pun boleh juga, sebab mereka boleh mengajar kita senaman. So kalau kita dapat nasihat yang betul, kita boleh ikut jalan yang betul. Tak payah nak gunakan diet A, diet B, diet C. Tak nak makan karbohidrat, tak nak makan protein, tak boleh. Baiknya macam kita cakap tadi tu, makan secara seimbang. Pelbagai jenis makanan, makan secara sederhana, itu yang penting. So pengurangan berat badan ni bukan satu proses yang senang lagi. Kita memang tak senang. Naik berat badan tu senang, tapi nak hilangkan tu susah. Jadi kita nak susah, kita bukan susah terus kita kata tak nak buat juga. Usahakan juga, sebab fokus kita adalah kita nak capai kehidupan yang lebih sihat. Bermakna dalam pengurusan yang saya fahamkan tadi, kita sendiri yang untuk ada cara sendiri, inisiatif sendiri, macam mana kita nak kurangkan pakaian, kita beli saiz yang lebih kurang, kita pakai ada orang nak kurangkan lagi berat badan aku. Tapi contoh, jangan simpan baju tu buat sejarah saja tau, jangan ada, tak ada kemahuan, tak ada aku makan semua, tak ada ingat untuk mengurangkan berat badan. Jadi umat dan untuk seterusnya saya mengajukan kesimpulan, kalau kita tengok di luar sana, khusus kalau kita di hospital kita tengok ada kalau lihat orang naik tangga, nampak pingat satu roti canai, naik 2 tangga, nampak itu, saya pun tak faham benda tu. Hakim kita tengok kat sini pun ada juga kan, kat tangga kita tu. Saya di hospital, saya tahu benda dia tengok, tapi saya tak memahami apa tu kalau lihat. Adakah dia cakap roti canai 2 keping berapa, sampai ke tingkat 8 boleh. Itulah. Untuk itu saya mohon bagi kongsian untuk ni ada keadaan bacaan mungkin ada, jadi boleh kongsian sama-sama untuk kita aktifkan untuk di luar. So kalau untuk kalori ni, dia satu subjek yang agak besar jugalah. Kita nak terangkan kalori tu ambil masa juga. Tapi secara generalnya kalori tu adalah tenaga. Jumlah tenaga yang kita perlukan, yang kita boleh ambil dalam makanan kita, kita boleh dapat dari makanan kita. Nak senang cerita, Tuan Haji tahu tak kita ada satu app. App ini telah dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan, bahagian pemakanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, khas untuk rakyat Malaysia. So app ini kita panggil sebagai My Nutri Diary. Kalau Tuan Haji ada telefon Android, buat masa ni kita boleh download dalam telefon Android sahaja. Dalam telefon Android ni kita boleh cari dekat Google Play Store. Ini Google Play Store tu kita cari My Nutri Diary 2. Dan kita boleh download app tersebut. Okay, dalam app tersebut, apa yang ada dalam app tu yang menyenangkan kita adalah dia boleh memaparkan status berat badan kita pada masa tersebut. Okay. Bila dia memaparkan status berat badan, kita dah tahu, okey, sekarang ni saya berada dalam golongan mana? BMI normal ke? BMI berlebihan berat badan atau BMI obes? Dan dia juga akan paparkan apa berat yang ideal untuk kita mengikut ketinggian kita tu, BMI kita tu. Okay. Seterusnya juga dalam My Nutri Diary app tu, kita ada juga senarai makanan yang biasa orang Malaysia makan. Kita yang kalau app yang lain tu mungkin kita tak jumpa makanan yang kita biasa makan. Contohnya kita nak cari roti canai. Kita nak cari roti canai. Kita nak cari nasi goreng ayam. Kita nak tahu kalori dia berapa. Nak duduk kira-kira satu-satu tu. Untuk kiraan tu. Ya. Semua disediakan dalam. So, kita cakap je, kita makan berapa pinggan, 1 pinggan, setengah pinggan. Dia akan cakap, okey, hari ni anda telah makan berapa banyak kalori. Kan tadi kita dah kira kita punya berat badan berapa kan. Dia akan siap kira dah, okey, berat badan ni kita perlu ambil berapa banyak kalori. Dan kita dah kira berapa banyak kita makan hari tu. Sarapan pagi saya makan mie goreng bersama dengan teh tarik. Dia akan siap kira berapa kalori anda pada masa tersebut. Makan tengah hari saya dah ambil lauk bersari. Macam contohnya macam kita ambil nasi ayam. Nasi ayam saiz separuh pinggan ke, 1 pinggan ke, bersama dengan air sirap, dia akan kira berapa kalori kita. Dan
kira pasal makanan, kalori pemakanan, bukan kalori nak ambil je, kalori tu kita kena bakar juga. Kalau sebab kita tak bakar kalori tu, berlakulah penambahan berat badan. So pembakaran kalori pun dia akan ajar juga. Okey, kalau nak bakar kalori, kita berjalan kaki berapa minit, kita dapat bakar berapa kalori. So dia akan ajar kita dan kita boleh key in dekat situ. Hari ni saya telah bersenam, saya telah berjalan kaki secara laju selama 15 minit. Dia akan tolong kirakan. So 15 minit anda telah berjalan, anda telah bakar sebanyak ini. Esok cuba lagi. Esok kita cuba bakar lagi tenaga tu supaya tidak berlaku pengumpulan lemak. So My Nutri Diary ni sebaik-baiknya kita syorkan orang yang ada telefon Android download app ni sebab dia banyak membantu kita untuk mengira kalori kita, untuk membantu kita untuk keep track berapa banyak kita dah makan hari tu. So kita pun boleh tengok, oh saya dah makan banyak ni, saya kena kawal pengambilan kalori saya tu. So boleh banyak membantu dalam pengambilan kalori kita tu. Untuk rumusannya yang saya fahamkan, kalau ini untuk pembakaran makanan yang kita makan lebih. Kalori itu tenaga. Tenaga lah, contoh pagi kita makan lemak janai, lepas tu kita buka dalam telefon dan berapa yang perlu. Dan berapa perlu kita untuk kurangkan untuk waktu makan. Seterusnya kita nak makan apa? Kita boleh planning makanan kita. Dan untuk itu kita kena berlakukan berterusan, bukan berkala. Bukan seminggu je buat, seminggu tak buat, saya rasa pun tak akan menjadi kenyataan. Betul, app tu kita bukan download untuk sekali guna je. Kita gunakan untuk hari-hari supaya kita boleh keep track berapa pembakaran tenaga, berapa pengambilan tenaga. Contoh saya satu hari tu dulu 4 kali berusaha makan. Balik saya tengok, okey, WhatsApp tengok, tinggi kalori. Banyak kalori tu. Which is keperluan saya nak kurangkan kalori itu dengan pembakaran macam saya cakap tadi lah. Kita boleh bantu naik tangga berapa. Adakan itu betul. Betul. So mengingatkan saya tu Haji, kita pergi kenduri pun, kita sebenarnya boleh makan cara suku-suku paruh sebenarnya. Pasal itu berlaku kat diri saya dan mungkin di luar sana. Itu pasal benda ni berlaku kita perkatakan dalam sampaikan mesej di luar sana. Betul. Kita. Untuk seluruhnya pun saya katakan tadi pun mengatakan memang sayur-sayur buah-buahan memang di luar sana termasuk saya sendiri. Keluarga saya tak suka makan buahan dan sayur. Dalam keluarga saya bukan contoh saya sendiri untuk diri saya lah. Saya sendiri pun tak boleh makan sayur dan buah-buahan. Tapi untuk itu saya minta sikit bagi pengurusan info pemakanan. Adakah itu pemakanan sayur, buah-buahan dan sayur ni dapat mengurangkan berat badan? Okay, tadi tu Haji saya ada sharekan masyarakat kita ni 95% tak cukup pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, apa maksud tak cukup tu? Bila kita cakap tak cukup tu, dia adalah bermaksud kita tak cukup pengambilan 5 hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay, 5 hidangan ni maksudnya 3 hidangan sayuran dan 2 hidangan buah-buahan setiap hari. Itu maksud dia. Bila kita cakap rakyat Malaysia kita ni, kenapa kita nampak sangat dia tak suka makan sayur tu? Mungkin daripada kecil tu tak dilatih untuk makan sayur-sayuran. So bila jadi besar tu memanglah ikut-ikutan apa yang kita belajar dari kecil tu. Dan masa kita menyediakan makanan untuk anak-anak kita tu pun, kita kadang-kadang ikut rentak anak juga sebenarnya. Anak tak nak makan sayur, kita pun biarkan je. Ataupun dia nak makan carrot-carrot je dia makan. Yang penting kita nak faham pasal pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan tu, bukannya hanya satu-satu jenis buah-buahan ataupun sayur-sayuran saja. Kita digalakkan ambil pelbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Bila cakap pelbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran tu Haji, kalau boleh kita cuba fokus kepada 5 jenis warna buah-buahan dan sayur-sayuran kita. 5 jenis warna tu macam warna hijau, warna kuning atau orange, warna putih, warna merah dan juga warna purple. 5 warna ni. Pernah dengar tak 5 warna sayur-sayuran kita? Ini pertama kali saya dengar. Pertama kali dengar. So, setelah kita tengok sayur kita ni, kita tengok carrot je. Orange je kita nampak. Padahal kita ada sayuran berwarna purple, kita ada sayuran berwarna putih macam bunga kobis. Kita ada buah-buahan yang berwarna merah. Bukan setakat kita tengok tembikai tu bukan warna hijau ya Tuan Haji, warna merah. Jangan salah faham. Warna merah itu buah-buahan warna merah. So kita kena pelbagaikan warna buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, tadi kita cakap 5 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran. Apa maksud 5 hidangan tu? Contohnya untuk sayur-sayuran, sayuran yang dimasak sekurang-kurangnya 1 sendok sayuran dimasak, 1,5 cawan kita. Itu 1 hidangan. Kalau kita nak makan sayuran berulang, sekurang-kurangnya 1 cawan sayuran berulang. Itu maksudnya 1 hidangan. Ulang-ulaman macam pegaga,
semua ulang-ulang itu baik, itu sangat bagus. Kita juga boleh jadikan timun, salad tomato ataupun salad sebagai kita punya ulang-ulaman. Saya kata senang kita capai yang itu cuci makan terus masuk bersama dengan hidangan kita kan. Boleh capai satu hidangan. So untuk pastikan kita mencukupi pengambilan sayur-sayuran tu, saya syorkan kalau boleh kita ambil 2 jenis sayur-sayuran untuk setiap waktu makan utama kita. Baru mencukupi pengambilan sayur-sayuran. Itu untuk sayur. Kalau untuk buah pula, sebaik-baiknya satu hidangan tu bersamaan dengan 1 biji apple yang saiz genggam kita ni bersamaan dengan 1 hidangan. Atau orange atau buah pear tu sama dengan 1 hidangan. Kalau buah yang dipotong panjang kan macam tembikai madu. 1 potong tu bersamaan dengan 1 hidangan. So sebagai contohnya, kalau pagi tu sarapan pagi, kita nak makan sandwich telur. Janganlah sandwich telur kosong saja. Cuba kita selipkan salad, tomato, beberapa irisan tomato dan timun untuk memenuhi kita punya pengambilan sayuran pada waktu pagi tu. Makan tengah hari, kita pastikan kita memenuhi paruh pinggan kita tu sebab ramai daripada kita ni makan tengah hari kita suka makan nasi putih berlauk. So jangan nasi putih berlauk kicap ke nampak warna hitam putih je ikan kita tu. Berwarna-warnikan kita punya sayur-sayuran kita tu, letak at least 2 jenis sayur-sayuran untuk penuhi keperluan kita. Jangan lupa juga satu hidangan buah-buahan. Itu pun sama juga. Pagi pun boleh try ambil dengan bersama dengan satu hidangan buah-buahan. Sama juga dengan waktu malam. Macam tu kita boleh pastikan kita mengambil pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukupi. Untuk anak-anak yang tak suka nak makan sayur, inilah masanya kita nak sembunyikan sayuran dalam makanan mereka. Macam mana cara kita nak sembunyikan sayuran dalam makanan mereka? Contohnya kita buat nasi goreng kan. Nasi goreng tu kita ada kubis bunga kubis tu kan, warna putih. Cuba kita blenderkan bunga kubis tu dan kita campak bersama nasi goreng kita. Anak kita tak payah nak bezakan mana satu nasi putih, mana satu bunga kubis tu. Sudah ada sayurnya kat situ. Dia suka makan carrot, kita potonglah carrot dalam nasi goreng dia. So at least ada 2 jenis sayur-sayuran dalam nasi dia. Kalau kita nak buat mihun goreng ke mie goreng, cuba hiriskan sayur kucai, tauge, carrot ada dalam sayur-sayuran kita. Kita boleh buat cekodok, cekodok kucai, carrot, campur sayur dalam tu. Sembunyikan sayuran ataupun jadikan sayuran tu dalam bentuk keripik. Buat keripik sayur. Sebab tentu anak kita suka makan keripik, tapi kita bagi dia keripik yang sihat. So cara tu kita boleh pastikan anak-anak kita pun dapat makan sayur-sayuran yang mencukupi. Maksudnya kita blender lah. Kita blender boleh. Kita tak menampakkan contoh objek tu kata carrot. Tak nampakkan objek bread. Kita blender, dia makan. Ya, betul. So kalau tapi kita kan, Tuan Haji nak bagi tahu juga, kalau kita asyik nak sembunyikan tu pun tak menjadi juga kan. Selain daripada menyembunyikan tu, semasa kita makan, ada baiknya juga kalau ibu dan ayah bercerita banyak pasal kebaikan khasiat sayur-sayuran tu. So anak-anak tu dia lama-kelamaan dia mula memahami kenapa mak ayah minta kita makan sayur. So daripada di samping kita menyembunyikan, kita juga menyediakan sayuran tu di atas pinggan yang dia boleh nampak, yang dia boleh pegang dan makan. Lebih baik kita ajar, bagus juga kalau kita boleh ajar dua-dua tu serentak. Boleh juga. Untuk ibu bapa kena jadi contoh juga lah Tuan Haji. Tapi kalau keluarga buat yang dulu lah. Ya, ibu ayah tunjuk, mak makan sayur sedap. Ayah makan sayur sedap tu dia tengok mak ayah dia makan, dia pun akan jadi, dia pun ikut juga. Jadi ikutan. Ya, jadi ikutan. Okey, untuk khususnya saya sebutkan lagi untuk mana kita tengok di luar sana, kanak-kanak memang suka makan ringan ataupun jajan. Kalau kita tengok kadang-kadang kita tengok di luar sana, jajan ni sebagai pendamai. Maksudnya pendamai kalau anak-anak tu menangis nanti dia pergi jajan. Mak bapak kata nanti pergi jajan senyap. Tapi itulah untuk kita bincang, kita nak perkongsian ukur pemakanan patut ke tak patut. Jadi walaupun kita tidak pendamai, pendamai nama tu kalau anak menangis dia nanti contoh saya atuk pergi nanti nenek beli bola ni diam. Jadi itu berlaku di komuniti di luar sana lah, masyarakat sana. Boleh bagi sikit info tentang pemakanan hari ini bagus ke ataupun sebalik. Okey. Masa PKP ni pun banyak orang cerita pasal snack untuk kanak-kanak, tak nak bagi snack apa untuk anak kan. Sebab anak-anak asyik capai nugget, sausage, dia makan banyak makan benda tu, dekat pergi secukup kita nak cari jalan mudah, banyak kita berikan makanan-makanan yang tak sihat. Masak terus sediakan bagi anak kita makan. Kita lihat makanan jenis macam tu sebenarnya lebih tinggi kandungan lemak,
lebih tinggi dan juga berminyak kan sebab kita akan goreng makanan tersebut. Bila anak-anak kita ni minta makanan snack, kita kata, mak lapar lah mak, nak makan ni, nak makan tu kan. Kalau boleh kita modifikasikan kita punya makanan yang kita nak bagi pada anak kita. Apa kata cuba bagi anak kita makan buah pada masa tersebut sebagai snack dia. Buah tu kalau tak malas nak bagi plain saja ataupun tak nak bagi plain, buah potong makan, nak makan ni, kita cuba jadikan penyediaan buah-buahan tu lebih menarik. Contohnya yogurt campur dengan buah. Kita potong buah kecil-kecil, mungkin campuran satu ataupun dua jenis buah-buahan. Dan kita letakkan topping yogurt. Dan anak kita pun boleh makan sejuk-sejuk, sedap-sedap, manis-manis. So tak adalah kita letak tambahan gula dalam tu, kita tak letak macam ada bergoreng ke. Itu satu contoh kita boleh buat. Anak kita rasa mak dahaga lah, mak rasa nak minum sejuk. Tak adalah terus capai minuman yang tak sihat, minuman bergas ke dalam peti tu. Mungkin kita boleh buat campuran minuman bersusu. Minuman bersusu contohnya susu penuh krim, kita campur dengan buah-buahan, nak bagi dia sejuk sikit kan, kita letaklah macam ice cube sikit, kita blenderkan, anak kita boleh minum yang tu. Itu minuman yang sihat, kalori dia cukup bagus dan juga khasiat dia lebih tinggi. Berbanding kepada makanan-makanan snack yang tak sihat tu, kalori dia tinggi tapi nutrien dia, khasiat makanan tu adalah lebih rendah. So, bila kita kata kita nak bagi anak kita, nak menenangkan dia, nak bagi dia jajan. Jajan tu kita definisikan sebagai makanan sihat terus. Jajan yang sihat. Snack yang sihat. Snack yang sihat. So, nanti boleh beritahu, mak ada buat popsicle. Popsicle tu ice cream yang kita boleh buat sendiri. Popsicle tu pun kita sediakan dengan buah-buahan, dengan susu semua tu. Nanti kejap lagi adik tenang sikit, nanti kita makan popsicle tu sama-sama. So, dia makan juga jajan yang sihat. Dalam tu dah ada buah, dalam tu dah ada susu, produk penyusu. Dah dipelbagaikan. Dah dipelbagaikan. Supaya dia suka makan. Supaya dia suka makan. Dia makan tu, kita tak boleh nak alang anak-anak kita makan sebenarnya. Tapi, kita berusaha untuk sediakan makanan yang lebih sihat. Pilihan yang lebih sihat. Tak adalah setiap kali tu kita sediakan makanan-makanan yang tidak sihat. Kuih muih pun kita boleh try juga. Contohnya macam kita nak bagi dia makan cekodok ataupun kek kuih berkukus. Taklah hari-hari dia cekodok dia bisa sebab berminyak juga kan. Mungkin hari ni kita bagi dia cekodok sayur, dalam tu ada sayur-sayuran. Esok tu kita try bagi dia kek pisang kukus. Dalam tu ada pisang. So makanan snack yang kita sediakan untuk mereka pun adalah snack yang lebih sihat. Ya. Okeylah, terima kasih. Soalan-soalan yang diajukan. Di luar sana, diharap di luar sana dapat memperhatikan apa yang dikatakan oleh pakar pandangan kita pada insya-Allah. Dan saya sendirilah yang di sini pun kita akan lakukan. Cuma untuk sini kita mesti ada strategi kepada saya. Kalau tak nak gemuk, kita mesti kita usul sendiri. Dan ada macam-macam kita ada inovasi kita. Dan juga tak kurang juga pengetahuan tentang pemakanan. Dan selalulah berjumpa dengan dunia pemakanan untuk kita perkongsian dalam kehidupan normal, kesihatan. Untuk itu saya bukalah pada soalan daripada yang hadir pada hari ini. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Konsumen Tamasya, Sekolah Tamasya yang hadir bagi sokongan kepada saya dan PKD dengan satu daripada tim, mana kita buat kerja bukan seorang, satu tim tunggu. Itu yang penting. Terima kasih Amin, terima kasih Rusli, terima kasih Salina dan Dr. Yati, dan juga di luar sana yang betul dan TV dan saya kami sebut dan satu. Terima kasih semua. Dan itu saya buka kepada soalan untuk dimajukan. Ada soalan daripada kawan-kawan kita, Ada soalan daripada mungkin soalan yang kita tak kupas hari ni. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahidar bin Muhammad dari Kabupaten. Saya ada dua soalan yang pertama ni lumayan berfikiran yang saya minta kalau boleh dapat pencerahan lah. Yang pertamanya,
Soalan saya, beras apa yang bagus untuk menurunkan berat badan? Sebab kita buat benda banyak sangat ni kan. Jadi kita tak tahu mana satu yang bagus. Yang keduanya, saya suka makanan yang betul. Dekat luar sana pun banyak macam-macam jenis minyak. Jadi minyak apa yang terbaik untuk kami gunakan? Soalan yang bagus tu. Tadi kita cerita pasal suku-suku separuh. Suku separuh tinggal sihat, karbohidrat, nasi semua tu kan. So mungkin dia mencetuskan dia menanyakan soalan beras apa yang bagus kan. Okay, tak kisah beras apa pun, janjinya tak kisah jenama apa pun. Kita nak makan beras basmati ke, beras rebus India ke, ataupun brown rice pun kita ada juga. Apa-apa beras pun, janji sukatan makanan kita tu adalah sukatan yang sihat. So kalau tak semestinya kita makan macam brown rice sebab serat dia tinggi kan, kita pergi makan sampai 4 sendok nasi, 5 sendok nasi, tak membantu juga sebenarnya Tu Haji. So kita ikut juga sukatan makanan tu. Sebaik-baiknya kita pilih beras yang serat tinggi. Beras serat tinggi tu contohnya macam beras rebus India dan juga beras brown rice. Semua ada banyak serat tinggi juga. Boleh pilih yang tu, tapi tak kisah pun beras tu ada serat ke tak ada serat pun, had dia tu tetap 2 sendok nasi. 2 sendok nasi. Okay. Bila kita cakap pasal beras, jangan lupa juga kita ada sumber karbohidrat yang lain ya. So, sumber karbohidrat yang lain tu contohnya macam roti. Kan kita ada roti putih, kita ada roti wholemeal. Roti wholemeal tu sekarang ada macam-macam jenis dah roti wholemeal. Kalau boleh baca label untuk makanan dekat belakang packaging tu, dia akan tuliskan fiber, serat dia berapa gram untuk satu hidangan. Pilih makanan yang lebih tinggi kandungan serat dia tu. Sebab lagi tinggi kandungan serat, dia agak bagus juga untuk badan kita. Boleh juga membantu kita rasa kenyang untuk jangka masa yang lama. Dan juga boleh menjadi faktor untuk pengurangan kolesterol dalam badan kita. Jadi karbohidrat yang kita pilih tu kalau boleh yang jenis yang serat tinggi. Apa-apa pun selalu ingat hidangan dia tu. Walaupun dia sihat, tak semestinya membantu kita untuk makan secara berlebihan. Walaupun beras tu, makanan tu mengurangkan tu, tapi makan yang lebih pun sama juga kepada. Ya, sama juga. Okey, satu lagi yang pasal minyak tu kan. Jenis satu minyak yang kena pakai. Konsep dia sama macam kita guna nasi tu. Berapa banyak minyak yang saya boleh guna, minyak mana yang saya boleh guna untuk menggoreng dan menumis. Okay, minyak kita ni tak kisah apa jenis minyak pun, kuantiti dia, penggunaannya, kalori dia sama saja. Sama saja. Satu sudu teh minyak kita tu menyumbang 45 kalori. Kalori dia satu sudu teh. Tak kisahlah minyak jagung ke, minyak olive oil ke, minyak bunga matahari ke, ataupun minyak sawit. Sama sahaja. Kalori dia 45. Jadinya, kalau boleh kita gunakan minyak tu secara sederhana. Ya. Apa yang kita kena fikirkan, jenis minyak tu. Ada minyak yang mono tak tepu, poli tak tepu, semua tu penggunaannya berlainan. Ada minyak tu hanya sesuai untuk menumis sahaja. So kalau boleh, gunakan minyak yang menumis tu, contohnya macam minyak jagung ataupun minyak bunga matahari, hanya untuk menumis. Tak boleh guna untuk menggoreng, deep frying. Tapi kalau macam minyak yang macam minyak kelapa sawit, kita boleh gunakan dia untuk menggoreng dan juga menumis. So apa-apa pun, macam kita punya beras, minyak pun, tak kisah juga minyak apa, kalori tetap sama. Cara penggunaan dia tu mengikut kepada cara masakan kita, pilihan minyak kita tu. Okey, jelas ya pada yang tanya tadi ya. Okey, untuk tu ada soalan daripada FB ya. Yang pertama, kalau saya suka makan, macam mana tips untuk tidak gemuk? Soalan pertama. Soalan kedua, dari Adibah Zakaria juga, kalau tak makan, tapi minum air neskete susu je untuk makan tengah hari sebab nak diet, boleh tak? Okey, soalan pertama dia tu, dia suka makan, suka mengunyah. Okey, terima kasih Puan Adibah atas soalan tersebut. Saya rasa ini pun banyak orang suka tanya ni. Saya suka mengunyah je kerja saya, tapi saya tak tahu nak buat apa. Saya tak nak gemuk. Nak mengunyah tapi tak nak gemuk.
boleh je mengunyah tu boleh. Tapi mungkin kita mengunyah mengikut portion makanan. Kita hadkan kita punya saiz sajian kita tu. Boleh makan sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Di antara makan utama tu kita boleh selitkan 1 hingga 2 kali snack yang sihat. Snack yang sihat macam contohnya bukannya pisang goreng, bukannya keropok leko yang berminyak semua tu kan. Apa kata kita suka pisang goreng tu kita cuba ambil pisang. Ataupun kita ambil snack yang lebih sihat contohnya macam sumber kacang. Kacang muda rebus, kacang gajur. So kita masih tetap boleh mengunyah tetapi mengunyah makanan yang sihat. Tidak menyumbang kepada Ya, tapi jangan asyik mengunyah saja tapi senaman tak buat. Senaman pun kena seimbangkan tu satu lagi. Makan tapi tak senam. So kita makan secara sihat pun kadang-kadang tak membantu juga. So ingat juga apa-apa pun kita kena balance juga. So konsepnya makan secara frekuensi secara bertambah. Mungkin frekuensi dah 5 hingga 6 kali tapi makan dalam kuantiti yang sikit. Itu satu cara lah kita berulang-ulang. Makan yang sihat, kuantiti yang betul. Soalan seterusnya ditanya Nescafe. Suka minum Nescafe bersusu saja untuk makan tengah hari dia tu. Saya nak tanya balik, adakah itu seimbang pengambilan tu? So Haji rasa seimbang ke tak? Minum Nescafe je, Nescafe susu saja untuk makan tengah hari. Saya rasa tak seimbang. Tak seimbang. Kalau mengikut daripada input makanan yang kuat atau bagi pengusian tadi memang tak seimbang lah. Kalau ikut dengan sihat memang tak seimbang lah bagi saya. Betul. Dan bila kita minum Nescafe tu, Nescafe bersusu sahaja atau kopi bersusu sahaja pada waktu makan tengah hari tu, apa yang akan berlaku? Kita akan cepat rasa lapar balik. Kita akan cepat rasa lapar balik. Bila kita rasa lapar balik tu, berkemungkinan kita akan berpeluang untuk makan dengan lebih banyak sebab laparnya lapar yang terlalu lapar lah. So kita mungkin akan end up makan dalam kuantiti yang lebih banyak. Lagi bahaya namanya. Akan berlaku lah. Yang katakan tadi puan tadi, kalau dia akan berlebihan. Kalau dia akan berlebihan. So sebab masa dah lapar tu, bila kita pergi duduk kat kedai masa dah tengah lapar sangat, nampak apa pun sedap. Satu pinggan tak cukup. Makan dengan laju. So daripada kita just minum kopi bersusu tu sahaja, sebaik-baiknya Puan Aliba kita cuba amalkan makan cara sihat, iaitu makan pelbagai jenis makanan secara seimbang dan sederhanakan pengambilan makanan kita. Itu yang paling digalakkanlah daripada hanya minum air itu sahaja. Macam kita minum air suam, kita akan ada lagi lah. Betul. Kita nak kurangkan berat badan just air minum air suam saja pun tak membantu sebab badan kita tetap perlukan nutrien, perlukan tenaga. Ya, betul. Ada soalan lagi dari FB? Dan untuk itu saya selain dengan majlis ni dapat terima kasih kepada semua khususnya PKD Kelang dan pemakanan yang berusaha bersama dengan prospek yang kita masa menjayakan program ini. InsyaAllah apa yang dikatakan oleh doktor tadi untuk pemakanan kita kalau boleh kita. Kalau tak boleh hari ini mungkin esok. Tapi ini berpusat bukan berkala. Mungkin minggu depan tadi tak buat. Jadi sebenarnya kita jati diri sendirilah. Kalau kita nak kemauan itu ya. Dan untuk saya terima kasih atas dia kena sudi menjemput saya sebagai mereka hari ini ya. Juga sahabat-sahabat saya. Terima kasih bersama hari ini yang kita bertemu dari pagi dan semalam ya. Terima kasih. Dan juga terlebih lagi kepada tamu yang kita ya. Yang kongsian memang ilmu tu memang dikurang hari ini semua mungkin tak? Semuanya mungkin lah. Kalau nak ilmu lebih tu mungkin datang ke pejabat kita jumpa dengan untuk menambah nilai apa yang ataupun telefon di pejabat beliau menyatakan kalau tak ada mungkin pegawainya akan menyatakan dia keluar satu. Terima kasih Tuan Haji kerana jemput saya dan banyak memberikan kerjasama dalam program kita. Dan saya harap kepada yang menonton, diharapkan apa yang kami share hari ini, yang kami kongsikan hari ini, dapat dijadikan amalan macam Tuan Haji cakap tu, bukan hanya untuk sehari ataupun seminggu sahaja. Mungkin untuk sepanjang masa.
Sebab kesihatan kita ni bukan hari ni kita tak sihat, kita terus makan sihat, lepas tu dah okey, kita jumpa terus. Tak semesti macam tu. So apa-apa yang kita buat secara berterusan akan jadi satu amalan yang baik lah. Diharapkan apa yang kami share tu, kami kongsikan tu dapatlah diikuti. Itu